Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita boleh berjumpa di satu tempat perhimpunan pelajar-pelajar ilmu agama supaya kita boleh memahami akan asas bagi agama kita sebagai ajaran hidup yang kita nak pakainya umur kita di atas muka dunia, sementara kita menunggukan ajal yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita, dan tak lama kita akan kembali kelak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan kita sebagai manusia kena mengenalkan akan Allah Subhanahu wa taala mengikut kehendak yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim ataupun yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insya-Allah kita akan bercakap tentang asal usul mazhab as-sunniyah ataupun dikenalkan dengan mazhab as-salafis salih. Bagaimanakah kita nak memahami akan itu dasar, dan kenapa kita kena memahami sebagaimana cara yang dikemukakan oleh alim ulama kita dengan itu fahaman. InsyaAllah kita ada kertas kosong sekeping. Kertas kosong sekeping insyaAllah. Jadi jazakallah.
Jadi insya-Allah kita malam ini kita cedelah pen kita, buk kita supaya sama-sama kita pakat belajar. Hamba pun nak kemukakan ilmu pengetahuan yang diamanahkan dan kita pakat tulis, pakat memahami, pakat apa yang kata tukarkan ilmu pengetahuan. Soal mula-mula sekali, kenapa kita kena memahamkan usul dakwatis salafiyah ataupun usul dakwatis sunniyah? Utamanya kita nak panggil usul dakwatis sunniyah, dakwah hak sunnah. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabda dalam hadis yang sabit daripada baginda, "Alaikum bisunnati." Wajib kamu tadi itu mengiltizam. Makna bergantung tegap dan kejak dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum maknanya kalimah bahasa Arab ni kalau kita belajar dalam bahasa Nabawi dinamakan ismul fi'lil amr. Ismun fi'lil amr maknanya ilzamu sunnati. Alaikum bisunnati ay ilzamu sunnati. Melazimi kamu akan sunnah kami. Sama ada bak pegangi, bak amal ibadat dan bak budi pekerti dinamakan bak akhlak. InsyaAllah kita akan membicarakan satu persatu. Dakwah kita ni sebagai dakwatus sunniyah ataupun dakwatus salaf, mazhabis salaf as-salih, ataupun kita nak menamakan dakwatus salafiyah pun tak apa. Kerana kita datangkan lafzus salaf, lafaz salaf tadi itu bermakna ma madha. Ma madha di sini al-maqsudu biha, maksud dengannya yakni humus sahabah wat tabi'un wa atba'it tabi'in. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Sesiapa yang menyalahi akan jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah daripada keterangan itu telah datang kepada mereka, wa yattabi' dan mereka ini ikut, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, lain daripada sabilil mu'minin. Al-mu'minun di situ tu ataupun al-mu'minin di dalam ayat itu tu al-maqsudu biha ula as-sahabah wat-tabi'un wa atba'it tabi'in. Tiga kurun ni. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabda di dalam hadis yang sabit pada baginda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yakni mereka yang ada sesama dengan aku, iaitu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sahabah man haula? Siapakah sahabat? Kita tanam satu persatu. Kita mengaji sunnah biarkan detail sungguh. Biarkan halusi, biarkan tafsil, jangan kita tahu dengan cara ijmali, dengan cara luah-luah gitu, tak mau. Naknya kita kuasa memahami dengan cara pendetailan dan halusi. As-sahabah qala al-a'immah, ta'rif ya banyak. Tetapi kita ta'rif yang dipilihkan di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, huwa yaqul as-sahabatu man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat-sahabat ni mereka yang sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Nabi yakni sama ada dia itu keadaan tidak nampak mata dia, orang panggil kafif, ataupun dia nampak wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan hal yang dibicarakan di dalam agama kita dengan cara pendetail. Asal kata dia boleh berjumpa dengan Nabi, setuh kulit Nabi, berjabat salam dengan Nabi, musafahah dengan Nabi, kata okeylah. Itu
man laqiyah. Mereka yang berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'minan bihi, sedangkan dia tadi itu ai hala kaunuhu mu'minan bihi. Hal keadaan seorang yang berjumpa dengan Nabi itu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud beriman? An tusaddiqa fima akhbara 'anillahi azza wa jal fil kitab was sunnah. Mukminan di situ makna dia benarkan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sabit pada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu makna mukminan bihi, beriman dengan Nabi, beriman dengan kata Nabi kita ni adalah satu manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam, dan dia tadi itu nak mengajakkan kita kepada Allah. Itu makna Nabi kita. Orang lelaki yang tidaknya jadi hamba, makna merdeka, serta dia itu adanya wahyu di tangan, maka itu adalah Nabi kita. Qala subhanahu wa ta'ala, ana basyarun, kul ana basyarun mithlukum. Aku ni manusia seumpama kamu. Yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Ini makna kata sifat kerasulan, sifat kenabian, makna kena ada wahyu di tangan. Setelah daripada dia ada wahyu, dia kena menyampaikan wahyu tadi itu kepada umat manusia. Maka Nabi kita buat kerja. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya Rasul, maka sampai olehmu akan risalah daripada Tuhan engkau ini kepada umat manusia. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Kalaulah mung itu tak kerja, mana khianat, ini hasya. Tak boleh mungkin nak jadi, tak makai, tak makul pada akal fikiran. Kata Nabi kita tak sampaikan risalah itu kepada Allah, kepada umat manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sampaikan. Kerana sifat dia al-muballigh, al-balaghul mubin. Sifat Nabi itu menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Seterusnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita beriman dengannya. Apa yang dia royak dalam Quran, dalam hadis, kita beriman. Fima akhbara 'anillahi azza wa jalla, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang nak jadi sahabat tadi itu mukminan bihi wa mata 'alal Islam. Makna dia bawanya iman dia, Islam dia, ihsan dia sehingga laqiyallah 'ala dzalikal hal. Dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala mana habisnya nyawa dia di atas keadaan seperti berikut tadi. Itu humus sahabat. Apabila gitu, kita faham kata sahabat ni orang bawa Islam, bawa iman, bawa ihsan sehingga mati. Kalaulah orang murtad. Orang murtad di kalangan orang ada zaman Nabi, kalau dia tak rajuk belum daripada dia wafat, belum daripada Nabi kita wafat, mana kata dia tak rajuk pada maqalah al-murtaddin, maka dia itu tak dibilangkan humus sahabat. Dan munafiqun pun tak dibilang kata mereka itu humus sahabah. Limadha? Kerana apa? Kerana mereka ini tidak beriman dengan Nabi haqqal iman. Sekadar yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka kata dengan lidah-lidah mereka apa yang hati mereka tak ada pegang. Ini bukannya as-sahabah. Nak tolaknya fahaman setengah daripada sabaiyah, dia kata orang ada zaman Nabi Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dan rakan-rakannya, ini sahabat juga. Lah, bukan. Karena mereka ini tak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada kita tahu dengan cara pendetail tentang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukmu haula, hukum mereka ini apa dia? Hukum dia kulluhum udul. Semua dia tadi itu dipercayai tentang nakalan ilmu agama kepada kita. Kenapa? Ulama dia waktu baik kata humul udul. Udul ni makna lagu mana? Yakni hum la yata'ammaduna bil kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak sengaja dusta di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Apabila gitu, ambil dana ni kata sahabat ni kulluhum udul, ambil daripada ayat Quran, Tuhan kata was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Hak dulu hak kamar dia daripada kalangan al-ansar wal muhajirin,
Allah Subhanahu wa taala meredai terhadap mereka dan mereka itu redai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain terkata wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua sahabat tadi itu Allah Taala berjanji dengan husna, ai bil jannah, dengan syurga belaka. Maka kaedah tubik di sisi kita, itulah sahabat yang wajib kita berjalan di atas jalannya. Itu makna kata sabilil mukminin. Apabila kenal dah sahabat, kita kemai kenal pula tabi'in, mereka yang sempat dengan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tak sempat dengan Nabi. Ya orang berimej tapi dia tak sempat dengan Nabi, tak ada tengok Nabi, tak ada berimej dengan Nabi dalam keadaan mubasyaratan direct. Berimej dengan Nabi lepas pada Nabi itu wafat, sempat ambilnya cara-cara nak beriman daripada murid Nabi iaitu sahabat, maka itu adalah tabi'in. Seumpama Sa'id ibn Musayyab, seumpama Hasan al-Basri, seumpama Sa'id ibn Jubair, seumpama Qatadah ibn Da'amah as-Sadusi, seumpama Mujahid ibn Jabr dan lain-lain lagi daripada kalangan tokoh-tokoh para at-tabi'in. Itu darajat yang kedua. Itu maksud kata thummal ladzina yalunahum. Kemudian mereka yang iringi para sahabat tadi. Lepas daripada tu Nabi kata thummal ladzina yalunahum, mereka yang iringi para tabi'in kena kepada atba'it tabi'in, mereka yang tak sempat jumpa dengan sahabat tetapi jumpa juga dengan at-tabi'in. Mereka ini 3 qurun al-awwal yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, wasiat kepada kita, hendaklah kita tadi itu berpegang teguh dengan jalanan mereka, sama ada pegangan amal ibadah dan masalah budi pekerti akhlak. Ini kita nak kemukakan, nak nampak kata sebab-sebab orang kata kenapakah anta kata nahnu nafham kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih. Kenapa kita faham Quran hadis di atas aliran salafis salih? Kerana kita meraihkan ayat sini. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mereka yang tak turut sabilal mu'minin, mana menyalahi sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in. Sama ada fahman wa i'tiqadan wa amalan. Wasulukan, fahami, pegangi, amal ibadah dan budi pekerti akhlak. Siapa dia menyalahi para sahabat tabi'in, atba'it tabi'in, maka dia termasuk daripada golongan yang Allah Ta'ala kata wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mereka yang turut lain pada sabilil mu'minin, Allah Ta'ala nak buat kan? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Syuf. Tuhawi kata mu nak turut jalan lain, ikut lagi. Tapi aku janji mereka yang tak berjalan di atas jalan ni hak aku sebut saat ni itu sabilil mu'minin. Lagu mana? Tuhan berjanji dengan al-azabis sa'id. Seksa. Masalah janji dalam Quran ada 2 kalau kita bagi. Fihi ay fil Quran wa'dun wa wa'id. Wa'dun tadi itu perjanjian baik daripada Allah Ta'ala. Hak ni berlaku semata-mata. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala itu tidak sama sekali nak menyalahi perjanjian. Perjanjian yang mana ni? Yang ni perjanjian yang baik. Tuhan kata, ya nak uwi pahala kita. Ya nak uwi kita masuk syurga. Ya nak uwi kita masuk syurga sungguh. Adapun masalah al-wa'id, perjanjian buruk tadi itu, hak ni at-tawa'ud. Tawa'ud ni mana? Perjanjian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah Ta'ala tak buat sungguh. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu maafkan kepada dia. Sebagaimana Tuhan kata, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tak ampun dosa orang yang menyengutu Tuhan. Tetapi Allah Ta'ala janji kata aku nak ampun dosa hak lain daripada menyengutu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksudnya al-kabair kulluha. Sebab itulah kita sebagai ahli sunnati wal jamaah, man mata 'alal kabair fa amruhu ila Allah. Siapa dia mati di atas keadaan dosa besar, tak ada nak taubat, tak sempat nak bertaubat, maka urusan itu serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu fadlan minhu Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Tuhan nak ampun, Tuhan ampun.
dengan kelebihan kurniaan daripada Allah. Kalau Tuhan nak ampun, kalau Tuhan nak seksa, itu dengan adil Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu makna adilan Allah Subhanahu wa taala. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa dia bawa kebaikan, satu kebaikan, Tuhan ganda 10 ganjaran. Tapi sesiapa yang bawa kejahatan depan Tuhan, kalau Tuhan tak mau nak ampun, Tuhan akan azab ataupun seksa dengan satu hak tu. Mithluha wa hum la yuzlamun. Sedangkan mereka itu tidak dia akan dizalim oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Karena zalim ini Tuhan mengharamkan di atas diri dia. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku menjadikan haram itu haram di atas diri aku. Zalim itu haram di atas diri aku. Tegah. Aku kuasa nak menzalimkan, tetapi aku tegahkan diri aku daripada zalim. Ini kita nak sebagai asas, Nawawi nampak kata, kenapa kalau katanya kita, kenapa kita kena faham agama mengikut salafis salih? Itu jawapan dia. Al-jawab sebagaimana kita telah menerangkan sebentar tadi. Tidak khilaf di kalangan ulama. Sebab itulah imam-imam hak mutaakhirin dia kata, seumpama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam Fathil Bari dia kata, "Fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi as-salafus salih wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf." Yang utamanya orang yang bahagia mereka yang pegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh salafus salih dan menjauhkan diri dia daripada rangkaian orang yang kemudian. Ini tegas orang yang mutaakhirin faham. Kata mazhab salafus salih tadi, mazhab salaf adalah mazhab yang benar yang dijalankan di atasnya oleh semua tokoh-tokoh ulama kita. Ini jawapan yang jelas, jawapan yang tidak adanya talbis, tidak adanya kesamaran dan kejahilan di dalam itu tidak. Jelas. Kita jawab diri kita dulu. Kenapa kita nak turut salaf? Itu jawapan. Hak bosel sekali kalau bahasa petani panggil bosel. Bosel ni seolah kata kita nak uwi jawab pada diri kita, tak boleh. Orang tanya, apa tu mazhab salah? Tu mazhab salah. Kita beranak main lagu ni, dah mazhab salah ke mazhab salah? Itu bukan jawapan. Jawapannya kena jawab dengan dalil, nas minal kitab was sunnah wa fahmin amiq. Dengan pahaman yang dalam, pahaman yang ada di atas qawaid, ada di atas ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Tuhan nak uji kita cakap ni, cakap dengan ilmu, tak sif cakap dengan emosi ke, cakap dengan perasaan ke, cakap dengan asabiyah, fanatik dan sebagainya, bukan. Allah Ta'ala suruh kita cakapkan dengan ilmu. Cakap dengan ilmu. Tuhan larang kita bercakap kalau kita tak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang kita bercakap, yang kita duk semok, kita bercakap, kita kecek, kita syarah, kita mengajar, kita menyeru, sedangkan kita tak tahu. Ini tak boleh. Tak boleh sama sekali. Ini adalah sebagai asas yang kita nak kemukakan di sini. Belum daripada kita nak masuk dasar mazhab kita ni, mazhab salaf, ada gapo lagi, ada gapo rati, insya-Allah kita akan mempendetilkan pada majlis ini biiznillah taala. Cuma belum daripada kita nak pergi di situ, nak tengok konsep dakwah kita. Da'watus salafis salih ni gapo kita nak gapo? Orang tanya ahdaf dia. Matlamat dia tu ada gapo rati? Dalam mazhab salaf ni, dalam mazhab salafiyah ni ada gapo kata? Kalau orang sebut kata mana beza di antara mazhab salaf dengan salafiyah, beza lagu mana? Beza tak ada beza jauh. Kalau kita kata as-salaf. As-salaf bermakna man madha, di kalangan sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in. Kapan kita mendatangkan sifat as-salih. As-salih ni yakni mereka yang ada zaman salaf, zamaniyah, serta ada di atas manhaj salaf, sulukan, wa i'tiqadan, wa amalan, maka itu dinamakan salafus salih. Kalau salaf, ada zaman salaf, seumpama Wasil ibni Atta,
seumpama Ja' ibn Darham, seumpama Jah ibn Safwan, seumpama Bish al-Marisi, seumpama lain lagi daripada a'immatil ad-dalal, dia kata mereka ini ada zaman salaf juga. Setengah-setengah kata semua tokoh-tokoh orang yang tak molek tadi itu mari daripada mazhab, mari daripada qurun salaf belaka. Sebab itulah kita tak boleh nak ikut mazhab salaf, dia kata. Setengah-setengah daripada kesamaran. Al-jawab, nak jawab kata, lah, bukan pahaman lagu tu. Pahaman bukan pahaman umpama itu. Apabila itlaqnya salafus salih, mereka ini tak masuk di awal lagi. Kenapa? Kerana mereka ini sekadar salaf zamaniyah, salaf sekadar masa saja, bukan salaf manhajiyah sekali. Adapun orang yang kita maksud salafus salih, mereka yang ada zaman salaf serta ada di atas dipinasi ataupun ada di atas jalanan salaf hak sungguh. Umpama Imam Ahmad, umpama Imam Syafi'i, Imam Malik, umpama Imam Al-Bukhari dan Imam Abi Daud Sijistani dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama kita yang ada pada zaman itu. Sufyan ibn Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Lais ibn Sa'd. Biar lagi di kalangan tokoh-tokoh ulama salaf banyak. Itu hak maksud, bukan mereka yang ada pada zaman salaf tetapi dia tak ada ikut jalan salaf, itu tak dinamakan orang dalam mazhab salafis salih. Bahkan ini sekadar orang yang ada pada zaman salaf sahaja, bukannya masuk di dalam apa yang dikatakan oleh alim ulama kita kata salafus salih. As-salaf kita faham dah. Kemudian wari setengah mengaku tak anas salafi. Apa makna salafi? Salafi ni datangkan dengan ya'in nisbiyah. Ya'in nisbiyah ni mana kata yantasib anta nafsaka ila salaf. Kita ambilkan diri kita ni sandarkan kepada jalanan salafis salih. Biar salafus salih tadi as-sahabah wat tabi'in atba'it tabi'in. Kemudian kita dengar pula as-salafiyah, ada ta'id marbutah, ada taril marbutah tu. Apa pula di situ? Itu panggil ta'un, bukan ta'nis. Yang istilah faham? Itu bukan ta'id ta'nis, dinamakan ta' masdariyah litufidu taqwiyatil kalimah. Ta' masdariyah makna kata datangkan untuk nak menguatkan kata ini adalah mazhab salaf yang ada pada zaman mutaakhirin ke manhajiyah. Awi kita faham. Ada yang kata, mana ada ulama buat lagu tu? Orang buat belaka. Mananya? Cuba kita tengok dalam mazhab fikhi. Ini mazhab Syafi'i. Syafi'i itu ya nisbah tadi tu klik pada Muhammad ibn Idris. Klik situ. Kemudian kita dengar Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah tu makna kata ta'il masdariyah juga tu, sama ya. Tak ada beza walaupun sikit pun. Hanbaliyah, Hanafiyah, Malikiyah, ta'il marbutah tu apa panggil ta'il masdariyah litufidu taqwiyatil kalimah. Nak kuatkan kalimah, kata salaf ini ada madrasah dia, ada pahaman dia, ada usul dia, ada orang membawakan ideologi dia, manhaj dia dan sebagainya. Itu makna kata ta'il masdariyah. Supaya kita duk ngaji luar negara, masa-masa duk semok-semok, kecek-kecek dengan guru kita. Mana beza di antara Jami'ul Azhar dengan Jami'atul Azhar? Jami'ul Azhar dengan Jami'atul Azhar ni, hak mana lebih kuat di antara dua kalimah ini? Kalau kita tak belajar dengan cara molek, kita kata Jami'ul Azhar ni lah kuat sebab apa? Ini muzakkar. Jami'atul Azhar ini baik sikit sebab dia muannas. La, hadzal jawab khata'. Salah pada pahaman. Ini bukan makna ta'nis, tapi ta masdariyah litufid taqwiyatul kalimah. Asal tu Jami'ul Azhar mengajar sekadar dalam Jami'ah Syekhul Amud, Syuyukhul Amud mengajar teruk tia-tia gitu ya. Tetapi apabila ada furuk cabangan di muhafazah tu, muhafazah ni, wilayah tu, wilayah ni, membawa pada Jami'ah tu jadi gagah, jadi kuat, sehingga keluar tubik daripada masjid tadi itu beberapa pula madrasah Jami'ah hak lain pula, maka tambahkan ta masdariyah litufid taqwiyatul kalimah, mana Jami'atul Azhar, kalau besar lagi cabangan sampai keluar daripada Mesir dan sebagainya. Ini
Munasabah amba nak royak ni supaya nak kita faham kata beza di antara hak ni salafi, ni salafiyah, hak ni mazhab salafus salih bagaimana. InsyaAllah kita ngaji biar jelas. Hari ni letak hati molek Allah bil ikhlas. Al-ikhlas qalbul ibadah. Fala ibadata bidunil ikhlas. Kita main ngaji ni li ajli dha. Madza? Tanya diri kita. Kita mari dengar ni ramai hari ni alhamdulillah Allah Taala himpunkan kita dalam majlis ilmi. Kita pohon kepada Allah SWT pada saat ini minta Tuhan himpunkan kita pula dalam syurga Firdausil A'la. Allahumma amin. Kita ikhlaskan hati kita. Ikhlas, bersihkan hati aku ngaji ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita faham. Selesai masalah ngaji biar faham selalu. Guru pun kena faham lah insya-Allah. Apabila guru faham molek, kita pun ngaji molek, belajar, panggil mengaji, panggil belajar sini. Sama dah, ngaji faham dah. Bukan ngaji Quran dak lah. Baik. Kemudian ahdaf dakwah kita ni kita nak kupas sikit. Yakni dakwah ilal kitab was sunnah. Dakwah kita ni dakwah kepada al-kitab was sunnah. Dasar kita lagu tu, pak kita nak dakwah macam mana? Bagaimana kita nak dakwah pada al-kitab was sunnah? Fala budda alaika an tahfazul Quran wa tahfazul al-ahadis. Wajib di atas kita pasti kena ada Quran dalam dada dan ada hadis di dalam dada. Kalau kita nak dakwah kata aku ni nak dakwah sunnah, ni pemuda-pemuda kita ni. Adik-adik kita ni. Pendakwah belaka datang malam ni nak buat macam mana? Kena hafal Quran. Al-Quran kena hafal. Tak hafal tak boleh. Siapa dia ngaku kata aku sunni, salafi ataupun gapo, laisa fi sadrika Quran fala yastahiq. Maka tak mustahab. Kalau kita mengaku kata amo ni sunni, amo ni orang mazhab salaf, tapi Quran tak ada lah dada. Ini tak mustahab mengaku. Kenapa? Kerana ini membawa pada kata kita menghuduhkan, mencemarkan, menjatuhkan maqam as-salaf. Orang salaf ni kalaulah dalam majlis dia tak ingat Quran, tak masuk ngaji mula. Imam Malik babalah tu, Imam Syafi'i babalah tu, Imam Ahmad begitulah. Apa ada Quran? Kalau tidak. Amo mengaji di luar negara, ngaji Azhar. Tapi alhamdulillah akidah kita biiznillah taala ala manhaj salafis salih. Azhar ni dia kata kalaulah orang tak ingat Quran min awwalihi ila akhirih ataupun tak hafal mu'zamil Quran falaysa bi azhari. Bukan Azhar. Walaupun anta nak takharaj ada syahadah berapa pun, syahadah tu syahadah ni, tapi Quran tak ada. Lah, tak mustahab. Apa tak kita lagi orang mazhab salaf. Dakwah kita mengajak pada al-kitab was sunnah sebagai pahaman salafus salih daripada sahabat dan tabi'in dan a'immatid din. Jangan faham kata kita ni apabila kata nak ikut mazhab salaf, kita tak ikut alim ulama sebagaimana yang dia disebar-sebar, disyubuhat-syubuhatkan, diwak kesamarankan, itu bukan. Kita lah yang paling ikut ulama ramai sekali. Cuba tengok di dalam bahasan alim ulama kita duduk di atas aliran sunnah, semua ini ulama ni kata, ini ulama ni kata, ini ulama ni kata, ulama ni mati koronnya ke berapa, ulama ni karya tu apa dia kata, karangnya dia gapo, semua dibawakan di bawah nota kaki dia sebagai faharasah, bawa mari. Tak benar sama sekali kata orang pakai mazhab salaf ini tak pakai ulama, tak pakainya warasatul anbiya. Ini apa panggil tuduhan yang wajib kita sepak daripada diri kita dengan cara kuat-kuatnya. Sama ada di mana pun sama, di Fatani ke, di sini ke, di mana-mana, cuma bil hikmah, dengan hikmah bijaksana. Bagaimana kita nak mengangkatkan benda benar kalau kita tidak ada cara? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling guna cara dalam masalah nak akadnya benar-benar. Kerana dia tahu kata jiwa manusia ni sangatlah liar. Susah nak terima benda benar. Wa inna aktsarakum lil haqqi karihun. Kebanyakan daripada kamu benar-benar dia benci, dia tak kena, dia tak setuju. Bagaimana kita nak buat dia kena, nak dia setuju? Pasti kita kena ada cara dia. Cara dia diaku dalam agama kita. Seperti gapo boleh buat contoh tak boleh? Seperti
penawar, asal dia pahit. Penawar ni obat lah kalau kita kecek, pahit. Anak-anak, adik-adik ni, anak-anak baru ni, budak-budak ni, pernah pahit dia tak makan. Mikirnya doktor nak buat lagu mana, nak budak-budak ni makannya buat warna, buat berasa jadi manis. Buat jadi manis di lidah gapo nama ni, maka dia minum, dia makan, dia gapo. Itu nak ayat kata, kelebihan yang kita tadi itu kena mari pakai dalam urusan agama. Nabi pun kata, basyiru wala tunaffiru. Beri berita gembira, jangan meliakan manusia. Yang terkadang orang sunnah kita meliakan orang daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal keadaan kita tak khabar. Kenapa? Kerana kita tak belajar daripada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara sungguhnya. Semua tadi itu ambil daripada ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Daripada dasar ayat tu tadilah kita mengajakkan kepada al-kitab wa sunnah bifahmi salafil ummah. Dengan pahaman salafil ummah. Salaful ummah ni biar Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Dan biar lagi Sibawai, Khalil ibn Ahmad, biar lagi At-Tabari, biar lagi banyak lagi dari kalangan alim ulama kita yang ada di atas bantasan mazhab salaf, mereka lah yang wari ilmu kepada kita. Orang kata, kalau kita nak tinggal tak seikutnya mazhab lain daripada salaf, kita nak berakidah salaf, kamu nak ambil ilmu daripada mana? Semua tadi tu ulama khalaf belaka wari ilmu kepada kita. Terkadang kita pedaya dengan cakapan-cakapan umpama itu. Tidak. Coba kita tengok. Dalam ilmu Al-Quranul Karim, a'immatul asyarah, 10 orang di kalangan qurra mazhab salaf mereka. Itu bab qira'ah. Kalaulah kita nak tengok a'immah dalam masalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil di Bukhari, tarik turun mari mazhab salaf. Kalaulah nak tengok dalam masalah fiqh, ambil di Abu Hanifah, tarik mari siapa mu'tabar ni Imam Ahmad, mazhab salaf. Kalau nak tengok dalam media lughah Arabiah, ambil di Khalil, ambil di Sibawai, ambil di Azhari, ambil di orang tu orang ni, mazhab salaf. Kalau nak tengok bab usul fiqh, Imam Syafi'i bawa data, Abdul Rahman ibn Mahdi dan lain lagi, mazhab salaf. Di mana kamu kata orang mazhab salaf itu tak tulis karya, tak tulis buku, tak tulis karangnya, tak itu, tak ini? Mana hujah kamu? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau benar, cuba bawa hujah mari. Semua tadi itu, kalau ada syarah Sahih Bukhari, tak serupa dengan akidah Imam Bukhari. Ini syurah, ini syarah. Alal aini wal ra'si, mereka itu atas kepala kita. Tetapi al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Benar-benar itu lebih kita ikut. Walaupun kita hormat kepada orang yang tak sependapat dengan kita, tetapi benar-benar itu lebih utama yang kita kena ikut. Ini kita kena faham. Ini cara kita bab muamalat kita. Yang kedua, daripada ni tak bukan usul lagi. Ni ahdaf hak kita. Tujuan kita dakwah sunnah ni iaitu kita mengajak manusia supaya mereka itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hal keadaan tunggal. Hak ni mazhab kita bawa. Ifradullahi bil ibadah. Supaya kita nak mengasahkan Allah Ta'ala dalam masalah amal ibadah. Ibadah ni, sebagaimana katanya immah, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min aqwal wal a'mal zahiratan wa batinah. Satu nama yang merangkungi di dalam nama tadi itu, daripada perkataan, daripada perbuatan, zahir dan batin yang betul molek dengan muqtada al-kitab wa sunnah, itu mana ibadah. Kalau dia tanya kita ibadat mana gapo? Tiap-tiap perkara yang Allah Taala suruh dalam Quran, hak Nabi suruh dalam hadis, itu mana ibadat. Itu makna kata kita jawab dengan cara sekali lalu. Apabila kita faham kata ibadat ni, kita kena buat sebab Tuhan jadikan kita liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita amal ibadat. Mana buat lagu mana? Ibadat tadi itu. Pasti kita kena mengembalikan amal ibadat kita lillahi wahdah la syarikalah.
Kerana Allah Ta'ala hanya jua. La tada'u illa illallah. Jangan kita seru malaikat Allah Ta'ala. Wala tatawakkal illa ala Allah. Jangan kita tawakal malaikat kerana Allah. Wala tazbah illa lillah. Jangan kita sembelih malaikat kerana Allah. Wala tarka' wala tasjud. Jangan kita sujud, jangan kita rakak malaikat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa sifat kita apabila kalam pen kita tu jatuh, kita nak bakak ambil lagu tu, nak tunduk ambil, itu tak dinamakan rakak syar'i. Ini panggil benda yang muamalah hissi yang ada setiap-tiap orang tadi itu boleh buat kerja lagu tu. Ambil kertas jatuh nak ambil gini, tak ada gapo. Setengah-setengah kata kalulah tak boleh rakak lain pada Allah, apabila pen jatuh maka kita nak buat gitu tak boleh. Dia kata syirik. Ini bukan. Ini bukan. Ini orang panggil takhlid bainal haqqi wal batil. Wa taqtumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlal kitab, lima taqtumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Hei ahlal kitab, orang pandai baca kitab tu. Apa kita tutup benar-benar sedangkan kita tahu kata benar-benar tu apakah dia. Ini tak boleh. Kita wajib cakap benar-benar. Jangan kita cakap benda tak benar. Ini makna kata itulah muqtada la ilaha illallah. Nah, kita belajar la ilaha illallah makna apa insya-Allah. Seterusnya kita hendaklah tadi itu mengajak manusia kepada menghukumkan sebagai hukuman yang Tuhan itu nak dilakukan. Wa anihkum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. So kita hukumkan mengikut hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita turut hawa nafsu. Masalah hukum itu, undangan-undangan adalah sekarang lah ni campur di antara hukmullah dengan hukmul wada'i. Hukmul wada'i ni perlembagaan gitu, perlembagaan gini tak apalah kita faham di situ. Cuma pegangnya kita jangan sama sekali kita kata hak manusia buat lebih baik pada hak Tuhan. Hak manusia kemuka hak ni lebih utama daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah memunuhkan pegangnya kita. Ijma' ulama yang amat bercakap lagu ni bukan mana ada khilaf di kalangan ulama kata tak boleh kita pegang lagu tu. Masalah pegang, kita kena pegang kena. Jangan kita letakkan hukum apa-apa dalam dada kita lebih pada hukum Tuhan. Cuma kalau kita tak kuasa itu bab lain. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihi ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun alim. Siapa dia terpaksa. Nak buat lagu mana? Dia tak ada kuasa di tangan. Terpaksa buat sebagaimana ia sendiri pun tak reda. Sebagai daripada hukuman tu hukuman ini, maka Tuhan maafkan kepada dia. Hak Tuhan nak melaknat, hak Tuhan nak ambil salah, wasat insyirah, wasat terbuka, wasat ini lebih baik daripada hukum Tuhan. Ini bukan dakwah yang didakwahkan oleh dakwah sunniyah kita. Itu bukan dasar kita. Seterusnya, bab at-tazkiyatun nafs. Ini konsep dakwah kita mengajakkan kepada mentazkiyatun nafs. Awak lagu mana hingga hilang daripada hasad, daripada ar-riya, daripada sum'ah, daripada takab al-kibr dan sebagainya. Hilang tubik daripada diri kita dan sebagainya. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berjayalah mereka yang bersihkan diri dia daripada perkara-perkara tersebut tadi. Seterusnya dakwah kita, konsep dakwah kita iaitu dakwatu ilallah. Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dakwah kepada kumpulan, dakwah pada diri, dakwah kepada fanatik ke, dakwah pada qaumiyah ke. Ini tak boleh. Ini bukan dakwatus sunniyah as-salafiyah. Itu bukan yang kata konsep mazhab hak kita nak berjalan. Kita kena faham sini. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh ashabis sunan bi isnadin hasan, qala sallallahu alaihi wasallam, man laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukanlah daripada golongan umat aku yang sempurnanya iman mereka yang mengajak manusia kepada fanatik dan mereka yang mati di atas fanatik tadi itu bukan orang yang selamat daripada golongan umat aku. Kalimah laisa minna maknanya nafyul kamalul iman. Nafyu kamalul iman, nak menafikan kesempurnaan iman, bukan nafi kulliyatul iman. Bukan makna kata nafi sehabis
daripada iman yang ada di dalam dada seseorang. Ini kita kena fahamlah supaya kata kita tak terlari daripada fahaman yang sebenar. Di sana ada nafyul kamal, di sana ada nafyus sihah, ada nafyul jinsi. Lagu tu tak boleh. Kita kena wipahai jadi jelas. Gapo-gapo dalam mazhab salah ni jelas dah. Cuma kita kena ngaji wipahai. Saya suruh pada guru-guru kita, asatizah kita ni, biar kejelas kepada umat manusia kita, masyarakat kita terhadap mazhab ni. Kerana ni adalah mazhab ahlul haq, mazhab yang benar, mazhab yang betul dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya iltizam bil amal. Suruh kita iltizam dengan amal. Bukan kita ngaji saja amal dak, bukan lagu tu. Melazimi kita beramal. Supaya kita tadi itu boleh duknya dengan cara mana? Dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu inna akramakum indallahi atqakum. Mulia sekali di kalangan kamu, iaitu mereka yang ada sifat takwa. Yang keseterusnya sebagai akhir konsep dakwah kita, iaitu dakwah bil hikmah, dakwah dengan bijaksana kepada fahaman yang menyempurna bagi Islam. Dan kita kena sabar di atas berapa? Di atas cabaran-cabaran semasa, di atas cobaan-cobaan. Kerana kita tadi itu tak lepas daripada cobaan. Dengan sebab itu, dasar ini Allah Ta'ala sebut kata, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ni dasar kita. Ini orang pengen kata apa ni? Rupa luah-luah. Orang tanya kata, dakwah kamu ni, nak dakwah manusia tu pergi kepada apakah? Ini dia, dakwah. Dakwatuna nad'u ila ma nadhkur lakum. Dakwah kita ni mengajak kepada apa yang kita sebut sebentar tadi. InsyaAllah kita nak masuk di dalam sedikit daripada muzakirah yang hamba bawa data di sini ni, supaya kita boleh tengok dasar kita hak sungguh. Ini dasar kita ataupun usul hak kita. Usul da'watuna yang pertama sekali, insya-Allah kita nak sebut di sini. Tanda taruh tak apa. Tanda taruh mula-mula supaya kita boleh kosi. Dakwah kita mula-mula iaitu usul da'watuna, yakni da'watus salafiyah ataupun da'watus sunniyah, da'watul mazhabis salafis salih, awalan at-tauhid. Mula-mula sekali mengajak manusia kepada at-tauhid. Tauhid mana lagu mana? Wahada yuwahidu tauhidan fahuwa muwahhidun. Yakni orang yang mengasaskan Allah Subhanahu wa taala bab gapo orang tanya? Bab al-ibadah, bab ibadah. Kerana tauhid banyak. Kalau tauhid di sisi mafhum al-mu'tazilah wa man wafaqahum wa man ala syakilatihim, at-tauhid indahum bima'na nafyus sifah, nafi sifat, nafyul asma, nafyul as-sifah, nafyul af'al anillahi azza wa jal. Itu makna tauhid di sisi mereka. Allah Ta'ala tak mempunyai sifat kesempurnaan, Allah Ta'ala tak mempunyai perbuatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adanya nama yang layak bagi Tuhan dan sebagainya. Ini panggil tauhid di sisi mafhum mereka. Adapun tauhid di sisi as-sufiyah, al-falsafiyah, tauhid di sisi mereka yakni nafyu wujudil makhluqat. Nafi kata makhluk itu ada. Hak ada sebenar iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tak ada. Itu tauhid di sisi mereka. Adapun tauhid di sisi ahli sunnati wal jamaah, maknanya ifradullahi bil ibadah. Mengasaskan Allah Ta'ala tentang masalah al-ibadah. Sebagaimana Tuhan raya adalah Quran. Sebagaimana mafhum kita raya ni, Tuhan raya adalah Quran. Tuhan raya lagu mana? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tiap-tiap kumpulan tadi itu, kaum tadi itu Tuhan hantar rasul mari raya apa? An ya'budullah, supaya ibadat kamu itu kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauh kamu itu daripada at-taghut. Semua wa ila adin akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh.
Tak ada ayat Quran hak nak mengajak lain pada tu. Semua nabi-nabi, "Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in fa'buduhu. Tengok. Demikian itu Allah Ta'ala yang menjadikan semua perkara, maka hendaklah kita ibadat kepada dia. Itu makna kata at-tauhid di sisi ahli sunnati wal jamaah. Kalau gitu, di sisi tauhid kita ni ada konsep kita la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah di sisi ahli sunnati wal jamaah, mafhum kaif, bagaimana faham? Di sisi mazhab salah kita ni faham lagu mana? Faham gini. La harfun nafi al-jinsi. La ni orang panggil kata harah nafi jenis. Apabila kata la harfun nafil jinsi, ta'malu bi'amali inna. Beramal seperti inna pada masalah al-harakat. Yakni la ilaha. Kena baca gitu. Tak boleh baca la ilahu, la ilahi, la. Baca la ilaha. Kalimah ilah ni ning. Al-ilah daripada lafaz aliha. Ya'lahu ulu ayat aliha ya'lahu ilahatan wa uluhiyatan. Ada dua masdar. Apabila datang kalimah ilaha, la ilaha, tidak ada Tuhan. Ilaha di situ maknanya ma'ubidah. Perkara yang diibadat. Ataupun ma'budah. Sebab aliha bermakna abadah. Makna perkara yang ibadat. Abadah bermakna ma'bud, perkara yang dikena ibadat. Kalimah ilah di situ bermakna perkara la ilaha ay la ma'budah. Tidak ada perkara yang dikena ibadat. Itu maknanya gitu. Kamu ada waris sikit. Konsep itu qaidan. La ma'budah bihaqqin. Dengan hak. Dengan apa? Dengan haqqin. Maknanya ambil pahami pada mana? Takut orang tanya kata, duk pandai-pandai, duk tafsir lagu ni, ambil pahami daripada mana? Ambil pahami daripada Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Syuf. Dengan dalam Quran tu ke? Innani ya Musa ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kalimah fa'budni tadi itu sebagai pengtafsiran bagi la ilaha. Pengtafsiran bagi la ilaha. Lepas daripada tu kalimah haqqin. Ni usul hak kita nak ngaji lagu ni. Barulah kita kejap apabila kita sebut, kita sendiri pepahal, kita nak pahal pepuas hati. Gitu. Bukan makna kata gonyek-gonyek dak. Ayuh, kalulah kita pahal sungguh, geti sungguh, marilah gelombang mana-mana, kesamaran mana-mana, kita boleh tolak pergi belakang. Tolak dengan apa? Bil ilmi wal hikmah wal aql. 3 perkara. Tolak dengan ilmu, bijaksana dan pahaman kita, akal fikiran kita, insya-Allah. Manusia mana tak say benar-benar? Cuba tanya. Semua manusia ni yang nak benar-benar belaka. Cuma dia tak boleh terima benar-benar kerana kesamaran tercocok dalam otak dia. Kelang kelabuk. Kelabu tak nampak kebenaran. Bagaimana kita nak buai kelang kelabu tu tubik, kelabu dia tubik, kesamaran tu tubik? Fa'alaika bi'il, dengan ilmu pengetahuan. Ayat lain saya kata, Zalika bi anna allaha huwal haq wa anna ma yada'una min dunihi huwal batil. Itu makna kata, ambil qaidun bihaqqin. Terjemah bahasa kita, tidak ada Tuhan yang patut kami itu ibadat kepadanya dengan cara sebenar. Itu makna hak sebenar tu. Itu makna la ilaha. Itu makna tauhid mula-mula di sisi mazhab salafis salih. Lepas daripada tu, bawa datang al-istisna illallah. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar tubik daripada jenis semua. Apabila sebut jins, masuk ilahul haq wa ilahul batil. Dua-dua tadi itu, kalau kita kata la ilaha, maka orang ni jatuhnya agama. Jatuh agama di atas perkataan. Kalau dia kosak, jatuh sungguh. Kita buat beza di antara fi'lun wa fa'il. Lagu mana fi'lun wa fa'il?
Ini orang buat perbuatan Islam. Masalah pakai baju boh, pakai baju teluk belangu, pakai kain subah, pakai kepiah, pakai gapo, ini pakaian orang Islam. Belum tentu kata dia tu Muslim. Lagu mana boleh kata Muslim? Apabila dia tadi itu pegang di dalam. Juga Al-Kufr. Orang kufr tadi itu, hadza fa'ala fi'al al-kufr. Ini perbuatan orang yang tak beriman. Tapi bila jadi kafir, apabila dia itu ada syarat dia. Syarat dia kena reti, syarat dia bukan terpaksa, syarat dia tadi itu kata dengan sengaja, baru jatuh hukum di atas dia. Bukan tiap-tiap mereka yang buat amalan yang kufur, maka jatuh jadi kufur selalu dalam minyak tullah. Itu apa yang qaidun, tak ada jadi daqiq, tak ada jadi gagah mana. Kita kenapa faham sini? Masalah nak hukum ni, berat. Al-hukmu alal ashkhas, laisa al-hukmu alal awsaf. Beza di antara dua perkara tadi, kita kena faham, kita orang ngaji ni. Illallah, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang patut layak aku tu ibadat kepadanya dengan cara sebenar, malaikat Allah ta'ala hanya jua. Itu makna di sisi ahli sunnah wal jamaah, makna tauhid. Apabila bahas situ, musyrikun dia kata aku tak boleh kata dengan ilah illallah. Nabi kata la qul ya qaum qul la ilaha illallah tuflihun. Senyap belaka. Adab dia kata walaupun seorang. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dipanggil dia kepada la ilallah pakat senyap, tak kata dia. Sebab dia tahu kalau kata ni 360 ekor dok sekelilingi Kaabah habis licin. Kita kata juga la ilallah, tawaf kubur tak berhenti. Kata juga la ilaha illallah, seru lain pada Allah Ta'ala hari-hari. Kata juga la ilaha illallah, percaya perkara itu tahu benar gaib lain pada Allah. Tiap-tiap saat, tiap-tiap masa. Ini panggil tak faham la ilaha illallah. Tak faham, dia tak faham. Apabila dia tak faham, kerja kita kena memahami terhadap dia. Itu makna la ilaha illallah di sisi ahlul haq, di sisi mazhab salaf ataupun di sisi salafiyah. Itu makna hak sungguh. Sebab apabila orang tanya musyrikun, man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Pia jadi langit bumi ni. Allah, dia kata Allah. Dia jawab dengan penuh-penuh mulut. Pia yang menjadi Allah. Tapi apabila disuruhkan kepada la ilaha illallah, dia tak kata la ilaha illallah, bukan makna la rabba illallah kalau gitu. Kalau makna la rabba illallah, kenapa mereka itu imtina' daripada nak kata la ilaha illallah sebagaimana setengah-setengah daripada mazhab mutakallimin? Ia tafsir kata la ilaha ay la rabba, la ilaha ay la sani'a, la ilaha ay la khaliqa. Ia tafsir ikut tu. Selama mana kita tadi itu tak ada i'tiqad, kata yang menjadi, yang mengadakan kita lain pada Allah, buatlah gapo-gapo tak jadi menyungutu Tuhan. Ini dia faham salah tu. Ya beza di antara Rabbun wa ilahun. Beza di antara ilahun wa sani'un. Beza di antara ilahun wa khaliqun. Ya beza. Ilah ni tidak ada lafaz ni malaikat babul uluhiyah saja. Bab al-uluhiyah. Makna kata kita merajukkan, mengembalikan amalan kita tadi itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara terus-terang. Itu makna ilah. Adapun Rabb, balik dia kepada kita. Mudabbir. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ar. Ya balik dia kepada kita. Adapun balik ilah, kita kepada dia. Di situ makna hadis Muaz yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Hak Tuhan di atas hamba, hak hamba di atas Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah di sisi kita. Adapun la ilaha illallah di sisi sufiyah, maaflah kita nak sebut sikit, setuh sikit. La ilaha illallah di sisi mereka katakan ai la maujuda illallah. Tidak ada jenis perkara yang ada dengan cara sebenar malaikat Allah. Sebab tu dia pergi balik wahdatil wujud, wattihadiyah, wal hululiyah dan sebagainya. Tak ada jadi pelik. Tak ada jadi pelik-pelik aja duk mengajar kita duk dengar di telinga. Nampak tak tu benda pelik-pelik tadi? Tak lain tak bukan, ya silap kacing dikata la ilaha illallah, ya tafsir kata la maujuda illallah. Ini mafhum yang telah dibawa datangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum, tabi'in, atba'i tabi'in, tak ada. Dalam lugah Arabiyah pun tak ada makna la ilaha, kalimah ilaha bermakna maujuda.
Ilaha bermakna khaliqa, ilaha bermakna sani'a. Tak ada di dalam lugah Arabiah. Balik kamu mana-mana. Amo cabar. Buka kamu semua ada depan kamu kita kamu Arabiah, pergi cari makna ilah, makna Rabb. Ilah bermakna mawjud, ilah bermakna khaliq, ilah bermakna sani'. Cari mari. Talla' li wahid. Satu tempat tak apa dah. Tak ada. Sebab orang Arab ni dia faham ilah makna lain, Rabb makna lain. Tak sama di antara dua kalimah itu. Ini kita pegang molek. Kamari kita nak faham kepada orang kita faham kena dah ni, billati hiya ahsan, itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah bijaksana. Tujuan kita ni kita ngaji agama, kita nak jadi pendakwah, bukan nak sedap mulut. Nak kata, kita boleh kata. Pia-pia boleh kata, nak maki kau orang, nak kata dengan panas, nak kecek dengan sedap mulut, pia-pia boleh kecek. Tujuan bukan situ, tujuan awak lagu mana? Benar-benar tadi tu, nak dia tu terima. Tu cara kita. Kena mikir awak lagu mana? Dia tu terima benar-benar daripada kita. Supaya kita tadi tu, lepas kewajipan daripada kewajipan hak Tuhan beban di atas kita. Hak tu hak sebenar. Apabila kita pergi dengan cara ni, insya-Allah tak ada jalan mereka tadi itu nak paling daripada kebenaran, tak ada. Ini cara hak Nabi Muhammad lagu ni cara dia jalan. Salafus salih macam ini dia jalan. Dan tokoh a'immah kita hak salafus duduk di atas batas mazhab salaf walaupun dia tu orang khalaf, jalan lagu ni. Tak ada jalan lagu lain. Itu usul yang pertama. Tu makna la ilaha illallah. Maka usul at-tauhid di sisi kita ni, selepas daripada kita tahu dah la ilaha illallah tu makna gapo, kita kena beriman satu lagi. Di dalam rantingan hak kita ni, usul at-tauhid, hak mu'tamad di sisi mazhab salaf kita ni, yakni al-imanu bi sifatillahi subhanahu wa ta'ala wa asma'ihi ala wajhi alladhi yaliqu bihi duna tahrif wala ta'wil. Ni sini tepat tak sama ni. Kita berimeh mana benar dalam hati dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ni mana lagu na? Perkara ya Allah Taala itu bersifat dengannya hak tu khabar dalam Quran. Sifat tak boleh nak ada dengan sendiri, ia kena ada di mausuf, kena ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Nak tanya ramai-ramai ni, tak usah jawab pun tak apa. Kita tanya, mau tanya, cuma kita jawab untuk diri kita. Mana dalil kata Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran kata Tuhan itu ada sifat? Aina huwa? Cuba kita tanya diri kita, lepas tu kita jawab pada diri kita sendiri. Mana dalil daripada Quran royak kata Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat, mana dalil? Kalau kata mana dalil Allah Taala itu ada nama, tak payah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ada apa? Bagi Allah Taala tu ada nama, kemacuk ke elok ke, maka kita serulah dengan nama Tuhan itu, tawassul dengan nama Tuhan, tak ada masalah. Tapi dalil, manakah dalil kata Allah Taala itu bersifat? Dalam Quran. Duk rana. Kita dak baca sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kalimah yasifun itulah mana kata istadallal ulama anna Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifah kama akhbara fi kitabih wa kama wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Tu situ. Ayat tu itulah yang menunjuk kata Allah Ta'ala itu mempunyai sifat. Tu cara dia. Maka cara kita nak beriman dengan sifat Allah ni, yakni beriman di atas wajah yang layak bagi Tuhan. Layak ni makna lagu mana? Yaliq, mana sesuai bagi Tuhan. Allah Ta'ala itu mempunyai sifat istiwa sesuai dengan dia. Allah Ta'ala mempunyai sifat nuzul sesuai dengan dia. Allah Ta'ala bersifat dengan marah, bersifat dengan rida sesuai dengan dia. Jangan kita qiyas dengan sifat kita sama sekali. Itu bermakna duna tahrif wala ta'wil. Tak ubah dan tidak kita ta'wil. At-ta'wil di sisi mazhab salaf ada dua makna sahaja. Makna mula-mula bermakna at-tafsir. Makna yang kedua bermakna marji'u li syai'in. Tepat kembali satu perkara. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin.
Dan tidaklah aku ni kuasa hendak mentafsirkan mimpi dengan cara jelas. Aku tak kuasa nak tafsirkan mimpi. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Ta'wil di situ bermakna tafsir. Hak tu hak Abdullah bin Abbas kata, ana mimman ya'lamu ta'wilahu. Aku ni termasuk daripada mereka yang mengetahuikan tafsir bagi ayat Quran. Hak tu hak Nabi berdoa kepada Abdullah bin Abbas kata, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. At-ta'wil bermakna tafsir. Satu lagi at-ta'wil bermakna marji'u lisyai'. Tempat kembali satu perkara. Seperti Tuhan kata, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. At-ta'wil di situ makna lagu mana? Makna marji'ul syai', tempat kembali satu perkara. Cara kita nak kembali masalah khilaf di kalangan orang Islam kita, klik ke mana? Klik pada Al-Kitab was Sunnah. Nak klik tu klik sendiri kan? Ada, tak ada klik sendiri. Walau rudduhu ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kita kembali klik kepada alim ulama kita, nasihah kita tahu kata cara ambil dalil tu macam mana daripada Quran ataupun hadis. Itu cara kita beriman dengan ayatus sifat biduni tahrif. Tak boleh kita tahrif. Jangan kita ubah. Kata ni zahir bukan murad, ini majaz, ini bukan haqiqah. Tak boleh katalah tu. Beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan diri dia di dalam kitab dan apa yang disifatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Itu cara mazhab as-salaf. Mazhab salaf. Tak kira sifat gapo-gapo. Sifat Tuhan ni ada di sana, ada pun sifat zatiyah. Yang mulazamah bagi zat Allah Ta'ala tak sakuk. Mana kata tak ada sakuk dengan masyiah. Masyiah ni mana kehendak Tuhan. Umpama sifat zatiyah, sifatul hayah. Sifat hidup Tuhan ni, orang panggil sifatul mulazamah, sifatun zatiyah lillahi tabaraka wa ta'ala la yata'allaku bimasyiatillah. Yang mulazamah bagi zat Tuhan, tak sakuk paut dengan kehendak Tuhan. Itu sifat zatiyah. Adapun sifat fi'liyah, hak ni sakut paut dengan masyiah Tuhan. Seperti sifatul istiwa. Sifatul istiwa panggil sifatul masyiah. Apa? Kerana Allah Ta'ala istiwa tadi itu lepas daripada Tuhan jadikan langit bumi. Ini perwaktu dia. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Yang kita tanya. Ini setengah-setengah daripada ahlul kalam yang tanya. Belum daripada Allah Ta'ala istiwa. Tuhan tu istiwa di mana? Ini haram. Kita tanya. Tak boleh. Kenapa? Karena ini apa yang kata langgar perintah Allah Ta'ala. Tuhan kata jangan tanya, aku buat. Ya tanya. Salah. Dalil kata Allah Ta'ala sifatul istiwa ni adalah sifat af'al. Kerana Allah Ta'ala raya kata inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsh. Allah Ta'ala jadikan langit bumi jaraknya 6 hari. Kemudian Tuhan itu istiwa di atas arash. Istiwa bermakna ulu wal irtifa', tertinggi dan terangkat di atas arash. Bas. Itu makna hak sebenar di sisi mazhab as-salaf. Nak giwi makna istaula tak boleh sama sekali. Sebab istaula ni makna merentah. Kalau merentah tu apa yang sifat umum, bukan sifat khusus. Allah Ta'ala bukan merentah di atas arash sahaja. Merentah sampai ke atas bumi ini. Tapi tak boleh kita kata Allah istawa alal ar. Haram bil ijma'il ulama. Kalau kita nak kata situ tak boleh kata. Haram. Tak boleh kata. Tapi apa kita dakwi makna kata istaula? Ini nak ayat kata tak faham apa yang kita tadi itu kata. Istaula tak boleh kita pakai pada itu maqam. Maqam istawa situ tu tak boleh pakai mana istaula. Fasidul makna bila nizak, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Fasid. Ya fasid. Salah besar. Itu bahasan yang ringkaslah kita beri situ tu. Nanti kalau ada rasa kata terlekat gapo di mana,
kita soal lepas daripada kita syarah di sini. Biiznillah ta'ala. Kemudian seterusnya, dasar yang hak kita kena gaduh satu lagi, iaitu ifradullah bil ibadah. Kita telah syarah dah saning. Yang keseterusnya, beriman dengan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala hanya jua yang dia itu ada hak mentasyri'kan, menghukumkan bagi manusia tentang urusan dunia haria yang kita hidup, yang kita hidup ni. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Ni pun kita telah syarah mari dah. Dan satu lagi, satu perkara yang kita kena faham di sini, at-tauhid di sisi kita ini adalah terbagi pada 3 bahagian. Bagi tauhid ni panggil bagi istilahi, wa illa tak kena bagi kalau kita faham. Kalau kita faham tak kena bagi tak apa. Seumpama rukun semaya, syarat semaya zaman Nabi tak ada sebut satu persatu pun. Sahabat pun tak ada mengaji kata arkanus salah ada 13, syarat semaya ada banyak tu, tak ada mengaji dengan Nabi balas tu. Tapi Nabi mengajar sallu kama raaitumuni usalli, khalas ada dah cukup dalam itu. Cuma taksim tauhid balik hak kita dok ngaji ni, ada rububiyah, ada asma' wa sifat, adanya al-uluhiyah, panggil taksim istiqra'i li ajli ta'lim. Seolah kata kita bagi untuk nak mudah mengaji saja, tak ada gapo kali. Wa illa malaikat dia tadi itu tunjuk dalam Quran di awal Fatihah tu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Ini adalah asma' wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah tauhid al-uluhiyah. Pas. Tak sama dia kata 3 serangkai ini supaya dengan Nasara, supaya dengan apa, ini firyah. Benda-benda yang tak betul lah. Wajib kita tolak juga tu. Tak boleh kita terima sama sekali. Itulah konsep kita di sisi pembagian at-tauhid. Seterusnya, daripada dasar yang kedua, bagi dasar usul da'wati sunniyah ni, al-ittiba'. Di sini kita nak masuk, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittiba' ni mana lagu mana? Mana kita wajib kena ikut Nabi? Mana dalil kata wajib kita kena ikut Nabi? Dalil hak kata wajib kita kena ikut Nabi, Tuhan kata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalimah fattabi'uni itu amr, suruh. Maka hendaklah mung itu ikut akan daku. Tu. Ikut akan daku tu istadal ulama ambil dalil oleh ulama faham pada ayat tu, kata wajib kita ikut Nabi. Sama ada bab pegangi, bab amal ibadah, bab muamalah. Terutama bab pegangi dan jenis bagi ibadat, semua tadi itu wajib kita ikut Nabi. Cuma Nabi kata, idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku suruh gapo mung hai umat aku, maka hendaklah membuat sekadar mana mung tu kuasa. Kuasa lagu mana? In kunta tastati' tusalli qa'iman faqum. Kalau kuasa kita tadi itu semaya dalam keadaan berdiri. Tak kuasa, duduk. Tak kuasa lagi, mengiring pun boleh. Mengiring mana kata? Ala jam. Mana kata gitu. Hak Nabi suruh, kalau kita tak kuasa, kita buat sekadar mana kuasa. Ada pun bak pegangnya di mana kita tak kuasa. Bak pegangnya dalam, Nabi ayat kata Allah Ta'ala ni gini. Nabi ayat tak amal ibadat ni begini. Apa? Dalam kita ni tak boleh nak benar apa. Masalah gapo kita nak jadi masalah tak boleh nak terima apa Nabi raya tentang hal Tuhan dia. Utamanya masalah iman. Tak ada masalah. Malakan ada syubhat di otak kita ni. InsyaAllah kalau ada fursah lagi akan datang, hamba tak ada bawa datang lah sini kerana usul tu jadi berat. Usulul mutakallimin, bagaimana sebab apakah mereka itu tak boleh nak terimanya adillatul kitab was sunnah ba'al ilahiyah. Nanti kita mengaji bab dia. Biiznillah ta'ala kita doakanlah. Cuma malam ini kita nak tahu wajib kita al-ittiba'. Ittiba' ni suruh kita ikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa urusan apa? 3 perkara. Iman, Islam, al-ihsan. 3 perkara. Iman itu cara kita nak bertauhid kepada Tuhan lagu mana? Masuk dalam tu.
Islam, amal ibadat kita, muamalat, apa nama, semua duduk dalam tu. Kemudian ihsan, bab budi pekerti, apa semua duduk situ. 3 perkara ni adalah anak kunci bagi syurga Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak beriman dengan Nabi, di sisi mazhab kita ni, ia ada beberapa perkara. Ni kita ambil masa dah sikit lagi, insya-Allah sabar sikit. Bahawa kita kena mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai daripada Allah Taala. Dialah yang menyampaikan hukuman daripada Tuhan. Sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Wajib kita kena terima. Sebab hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, Nabi kata, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan barang seumpama Al-Quran serta dengan Al-Quran, yakni Al-Hadis. Nabi kita khija dia menyatakan isi kandungan Al-Quran. Qala subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Allah Ta'ala turunkan Quran dan berinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan isi kandungan Quran kepada umat manusia. Tak ada mereka yang lebih faham Quran lebih pada Nabi kita, tak ada. Siapa dia nak duduk di atas mazhab salah, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ni, orang mazhab salah tu lah mazhab sunnah. Bukan mazhab al-falsafah, mazhab ahli kalam, mazhab sufiyah, mazhab apa tak. Mazhab ahli sunnah, mazhab salaf tu, huwa haqtullah. Tak ada beza. Kerana apa? Kerana sunnah tu, itu mana? Alaikum bisunnati. Al-jamaah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin wa addu 'alaiha bin nawajiz. Haqullah. Tak ada beza kali, cuma orang curi istilah. Curi istilah lagu mana? Kita tak berhujah masalah pegangnya dengan hadis ahad, dengan hadis daripada hadis-hadis Nabi, tak sampai pangkat mutawatir walaupun sahih dalam Bukhari wala Muslim. Kita tak berhujah, kita kata tufiduz dhann. Masalah pegangnya, masalah yakin tak boleh ambil dengan dhann. Dia tolak hadis tu 85%. Tak boleh nak terima hadis ahad dalam masalah pegangnya. Bagaimana nak dakwa kata kita ni ahli sunnah? Tiba-tiba masalah ta'wil, ta'wil yad bermakna kudrah, ta'wil istiwa bermakna staula. Ta'wil ja'a bermakna maji'atul am. Ta'wil yanzil dengan amrul yanzilul amrihi. Amruhu masalan hadhihi minat ta'wilat al-muhtamalat. Perkara yang ihtimal tu fiduz dhan, tapi kenapa mereka itu pegang? Ini nak ayat kata tak betul dengan usul asal yang kita belajar sungguh. Kita salah dah hari ni. Ni dalam maktabah kita terjemah jadi bahasa tepat kita ni banyak mana hak salaf sungguh. Supaya nak kita faham kata cara kita nak faham tadi itu pasti kita faham mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Taala dan Rasul. Bukan mengkehendaki kita. Kita orang nak beriman, kita orang nak ikut Nabi, ikut lagu mana? Ikut mana turut. Kalau kata amwa ni ikut tapi tak turut, ini panggil dusta. Terutama bab pegangnya, apa Nabi royak gini kita tak ada nak terima. Ni dia. Nabi Muhammad ni royak kata sah. Nabi kata, qala al-jariyah aina Allah? Qalat fis sama. Qala man ana? Qala anta Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam, i'tiqha fa innaha mu'minah. Hadis sahih. Ada di tangan ulama, ada di tangan hamba buat kajian ni lebih daripada 20 orang sahahu hadzal hadis, mentasahihkan hadis itu. Tiba-tiba mari di ahlul kalam, royak kata hadis ni tak sabit, muttarib dan gitu dan begini, hadis ni ada riwayat tu, riwayat ni habis dia seolah kata tak boleh nak terima apa hak Nabi kata. Sedangkan lafaz tu apa panggil lafzun nabawiyah, keluar tu pada mulut Nabi sungguh. Sehingga Zahabi kata di dalam kitab Al-Ulu, ia katakan fa fi hadzal hadis, pada ini hadis mas'alatan, ada dua masalah. Ihdahuma syar'iyyatu li muslim ay yus'ala bi aina Allah. Dalam hadis ni ada dua masalah. Salah satu daripada dua, boleh orang Islam tadi tu tanya kata aina Allah. Thanihima
Yang kedua, ayyujiba bi anna Allah fis sama'. Kata Allah Subhanahu wa taala itu fis sama'. Kalimah fis sama' bermakna fil ulu. Bukan makna fis sama' ai fi jawis sama'. Hemalak situ. Apa nama kata ta'wil? Tak ada ta'wil yang makna kok tu. Makna kok tu, makna kata kana? Fis sama' ai fi fil ulu, pada atas. Bukan makna dalam langit. Yang terjemahlah tu, terkadang kita silap mulut dalam langit, salah. Kena terjemah kata atas daripada langit ataupun tertinggi lalu. Fis sama' mana tertinggi. Kemudian Zahabi katakan, faman ankara hatainil mas'alataini fa innama yunkiru 'ala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia engkar dua perkara ni, maka orang tu adalah engkar di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang engkar di atas Nabi lagu mana? Orang yang menyalahi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Tuhan kata falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Orang yang menyalahi Nabi dengan cara torai-torai lagu tu takut kena fitnah. Fitnah di situ maknanya mat ala ghairi millatil Islam wal iman. Mati waktu tu. Ini kita kena jaga. Kalau gitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita ifradkan dia bil ittiba, kerana Tuhan tadi itu suruh kita menyaksi kata dia tadi itu adalah rasul kita. Bab pegangi, bab amal ibadat tu dia. Semua ulama pakai ittifaq. Kata lagu mana? Hingga Imam Syafi'i kata sebagaimana nakalan Imam Ibn Qayyim di dalam kitab Bada'i al-Fawaid, dia katakan, wa'lamu rahimakumullah anna al-ulama qad ijtama'u. Ketahuilah bahwasanya ulama tadi itu dia ijma' anna man istabana lahu sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lah ay yad'aha liqauli ahadin kainan man kan. Siapa dia nyata atas sunnah Nabi ni gini, maka tak jadi haruh, mana haram bagi dia nak tinggal hak ni pergi pakai hak lain. Walaupun pendapat siapa-siapa pun tak boleh. La tuqaddim ala qawli rasulika sawa'un kana qawli Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ayyi insan. Jangan kita mendahului. Hak mana? Hak jelas-jelas Nabi kok ni, kita kok ni. Sebab tu salah betul. Orang kata Nabi kan ni, kita pergi kiri. Salah. Tak betul. Khata' mi'ah bil mi'ah. Awak apa? Karena ulama mana kata nak pergi balik kanan. Itu nak gilik kiri kalau Nabi gilik kanan. Tak ada. Imam Syafi'i ke Imam Ahmad ke Imam mana-mana. Malaikat tak jadi imam, jadi hak lain tak tahu. Hak tu masalahnya. Nah tak? Tu. Kemudian kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kalam Allah Taala. Kalam Tuhan ni, kalam Rasulullah menepati pentafsiran bagi kalam Tuhan. Gitu lalu. Biar raya. Nah, Allah Ta'ala raya. Di mana? Dalam Quran. May yuta'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa dia ta'at akan Rasul, maka sesungguhnya dia ta'at akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'ala rasul illa al-balagul mubin. Kalau ta'at ke dia, mung akan dapat hidayah. Tak lain tak bukan kerja Rasul ni menyampaikan hukum hakir daripada Allah Ta'ala kepada kita. Itu Rasul. Yang kita pergi ikut lain lah. Cara kita nak ikut Rasul, ikut lagu tu. Itu makna perkara yang jadi dasar ahli sunnati wal jamaah, dasar yang kedua. Pertama, tauhid. Yang kedua, al-ittiba'. Tu kita kecek dengan cara luah-luah. Dan halusi dah lah. Luah-luah pun. Makna kata kita rayak dengan cara jelas dah situ. Maka apabila kita nak turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soal kata, harus ke tak kita sebagai orang Islam ni nak taklid? Ini masail. Harus kata harus. Yang pertama sekali al-jawab harus. Apa boleh jadi harus pula? Kerana manusia itu asal dia tak tahu. Apabila dia tak tahu, dia ikut dulu. Apabila dia tu ikut, dia jangan duduk saja gitu, jangan duduk dia gitu, hendak dia mengaji tambah. Mula-mula kita tak tahu, ikut dulu. Apabila kita tahu dah ngaji, ikut gapo? Ikut dalil.
jangan ikut pendapat bila dalil. Wapa boleh kata lagu ni, ada dalil pihak gini. Wapa boleh kata lagu ni, ada dalil pihak gini. Orang mau kata nak cari dalil belakang, nak jumpa kat kita ni, ada. Ada. Semua ulama bawa datang pendapat, ada dalil belakang. Kalau nak tengok di dalam mazhab mana-mana, ada belakang dalil mereka ada berasing-asing. Cuma kita sebagai orang Islam ni, kewajipan utama sekali orang nak mengajar pada umat masyarakat ni, jangan lepas pendapat orang awam itu pilih sendiri, jangan buat lagu tu. Dia kena bawa pendapat yang dia tadi itu berasa kata gagah dengan adillah. Dia kata ni pendapat ni kita nak pakai. Jangan kita kata ini ada ulama kata, ini ada kata, ini ada kata, sudah dengan gitu tak boleh. Naknya apabila kita sudah mengajar buat kesimpulan, pendapat ni lah lebih dekat dengan dalil, dengan adillah kaza. Pakai tu. Ya cara kita nak mengajar lagu tu, jangan kita itlaqkan aqwal, itlaqkan pendapat, dalil gitu, bila tarjih. Tarjih ni pihak kerja tarjih. Kita. Lah, bukan kita. Orang tarjih tadi, alim ulama juga. Cuma kita mari pelaga tengok. Pelaga ni pihak mari kita susun tengok. Kata hak mana lebih utama. Semua ulama wakwi belakang dah. Ulama wakwi belakang dah tak sadut bimbang, tak sadut boseh. Tak sadut jadi rusing. Tak ada. Ulama wakwi semua dah. Cuma cara kita nak belajar tadi itu, kalau nak ngaji bab fiqh, gitu cara dia. Harus kita taklid, likulli mazhab hak mu'tabar tadi, gambarnya serta kita mengaji adillah daripada mazhab mereka. Tak apa. Semua ada dalil, cuma mari kita tengok. Itu nisbah bagi fiqh, apa yang kata fiqh bid dalil. Apa panggil hadis al-ahkam dan sebagainya. Ada di sana kalau dalam masalah fiqh ni apa panggil bab fiqh, hak pesing kata ijtihadi. Ataupun dalilul illah. Dalil illah. Hak ni pendetail bab fiqh dia lah. Kita tak nak masuk di sini. Karena kalau kita kecil hak tu ya satu bab dia pula. Yang kedua, duk di bawah rantingan kita mengaku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan kita wajib ikut dia, jangan sama sekali kita petua dengan ketiada ilmu pengetahuan. Jangan. Kalau orang tanya kita, kalau kita tak tahu, wala taqulu 'ala Allah illa al-haq. Yang kita kecek di atas Allah Subhanahu wa taala, mana di atas hukum Tuhan, malaikat benar-benar. Kalau kita tak tahu, ayat ta ana la adri, aku tak tahu. Imam Malik pun kata lagu tu, Imam Syafi'i pun kata lagu tu, imam mana-mana kata la adri, aku tak tahu. Siapa dia kata la adri, ulama kata faqad afta binisfil ilm. Orang ni petua dah. Sebab dia kembalikan hukum tadi tu kepada Allah Taala. Bosannya hari ni orang nak petua sedang kita tak tahu. Ittakhadhan nas ru'us al-juhal. Ambil orang-orang tak tahu wa jadi alim ulama. Petua habis binasa habis orang sekarang. Masalah petua ni jangan kita buat mudah. Masalah petua satu lagi bukan sekadar kita nakal daripada kitab saja. Bukan cara. Cara nak petua yakni kita kena fahamkan dalil tiap-tiap dalil tadi itu di atas wajah dia. Itu kita tak cakap jadi panjanglah situ. Lepas daripada tu, masa 5 minit lagi insya-Allah taala, yang ketiga, asas yang ketiga yakni at-tazkiyah. Ini at-tazkiyah. Wajib kita kena tazkiyahkan diri kita di atas dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya ada 3 ni. Ada tauhid, ada ittiba', ada tazkiyah. Adanya iman, adanya Islam, adanya ihsan. Itulah dasar kita sebagai dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Dasar tazkiyah ayat daripada suratul Jumu'ah, ayat yang kedua, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kalimah wa yuzakkihim makna kita tazkiyahkan diri kita. Tazkiyahkan diri kita widuk di atas bantasan Islam. Jangan ada riya, jangan ada sum'ah, jangan ada berdeki, jangan ada beci, jangan ada dendam di dalam hati-hati. Sebab mereka yang tak salamatul qalb, mereka ini tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka itu ada akidah yang safi, akidah yang baik, akidah serupa dengan Nabi, akidah serupa dengan sahabat, serupa dengan Quran, no. Tapi kalau akhlak tu tak ada, nescaya tak boleh kita masuk syurga.
At-tauhid wal akhlaq kiffatan. Dua kiffah. Nak boleh jadi timengnya jadi molek seumpama janahin, dua sayap. Nak boleh turbainya burung naik kena ada dua sayap. Supaya tangan dua belah ni lah kita kena gi dua-dua. Jangan gi hak mana-mana satu. Terkadang akidah molek, akhlak tak molek, tak selamat. Terkadang akhlak molek, akidah tak kena, tak selamat juga. Hak nak dua-dua. Ini perkara yang penting bagi kita. Dan satu lagi perkara yang nak tatmim, nak sempurnakan di sini, yakni dasar ahli sunnati wal jamaah, la tuqaddam aqlaka ala wahyi nabiyyika, ala wahyillah wa ala wahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendahului akal di atas wahyu Tuhan, wahyu Nabi bawa datang dalam hadis jangan. Karena wazifatul aql, khija bagi akal, fahmud dalil, faham dalil, bukannya tahkimid dalil. Tahkimid dalil nanti tunjuk dalam gini-gini, tak begitu. Sebab tu setengah daripada ulama dia katakan, idza ja'ad dalil ila al-mu'tazilatu tahakkam al-uqul. Apabila dalil itu pergi kepada Mu'tazilah, dia menghukumkan dengan akal dia gini. Wa idza ja'ad dalil ila ar-rafidah atal uqul. Apabila dalil itu sampai pada Syiah dan Rafidah Sabaiyah, akal dia tak ada. So pukul diri pukul. So mengenak diri mengenak. So zalimin diri zalim. Idza ja'ad dalil ila ahli sunnah, ila mazhabis salaf, ila salafis salih, saddaqal uqul. Dia benarkan akal fikiran dia sebagaimana hak Tuhan royak, Nabi royak. So umpama Abu Bakar apabila royak atas Isra wal Mi'raj, Nabi naik gini, aku benar selama mana keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umpama tu. Tu sebagai penutup pada malam ini. Maka pada perjumpaan kita ni berasa kata puas hati dah lah. Hamba bermari jauh daripada jalan lagi. InsyaAllah buat kita ni, kumpulan kita semua kalau ada fursah ke mana, pergi. Ziarah di Janubi Thailand, di madrasah. Di sana saya duduk sana di Jala. Kita boleh berkumpul di sana. Kita ada perhubungan di antara satu sama lain. InsyaAllah pergi. Dalam sekarang lah ni ada keselamatan. Tak ada masalah gapo. Kita boleh masuk kok betung ni pun boleh. Masuk ke latar panjang boleh. Masuk kok kala kubur boleh. Tak ada gapo. Pergi melawati insyaAllah. Hamba mari sini kita pergi. Kita buat jadi alaqah al-imaniyah bainal baladain, di antara dua negara, dua negeri yang sama saudara. Sebenarnya kita ni, makna kata Malaysia dengan Fatani ni bukan makna kata orang lain adik dengan abang. Gitu ya, salah kata hak Tuhan ni jadi darah tular. Maka kita marilah satu di atas dasar ta'awanu alal birri wat taqwa. Maka sekadar inilah pada malam ini kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada jilsah sekali ini, minta Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, membukakan mata hati kita, menjadikan kita sebagai Allah Taala kata alladzina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana kita nak membagi ayat mutasyabihat dan muhkamat? Sifat Allah itu muhkamat dan ada mutasyabihat dan muhkamat. Bismillahirrahmanirrahim. Dawabit, makna kaedah kita nak meletakkan ayat ni muhkamat ataupun ayat ni mutasyabihat. Kita orang mazhab salaf tak ingkar sama sekali kata dalam Al-Quran ada dua bagai daripada ayat. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Makna kata Allah Taala waktu turunnya Quran tadi itu ada dua bahagian daripada ayat. Ayat muhkamat sebagai ibu bagi kitab, kita kena kembali ayat mutasyabihat klik pada dia. Dan di satu lagi ada ayat mutasyabihat, ayat jadi kesamaran. Ayat kesamaran ni umpama ayat mana? So umpama ayat wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku ni nak pergi jumpa dengan Tuhan aku di Palestin.
Zahir bagi akal manusia kata Allah Ta'ala itu ada di Palestin, mana berumah tangga sana, ada tempat sana, gitu ginilah. Kita wajib kembali ayat mutasyabihat tadi itu kepada ayat satu lagi, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Katanya Nabi Ibrahim kepada ayah dia dan kepada kaum dia, kata sesungguhnya aku ni nak barak, lepaskan diri daripada kaum dan ayah aku dan semua lain pada Allah Subhanahu wa taala, dan aku nak ibadat pada Allah Subhanahu wa taala hanya tunggal yang menjadikan aku daripada tak ada kepada ada, fa innahu sayahdin. Jalan lagu ni lah adalah jalan yang menunjuk kepada jalan kelulusan. Maka ayat wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin menepati ayat mutasyabihat. Ayat wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ayat ni muhkamat. Itu pada asal. Adapun ayatus sifat hal hiya minal mutasyabihat. Ayat sifat Tuhan ini adakah dia mutasyabihat? Mazhab kita mazhab salaf, kita iktibar. Iktibar lagu mana perkataan molek mana ayat di sini. Di pada satu ayat Tuhan kata فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Kalimah وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Jawab dengan cara cepat-cepat. Adapun mereka yang ada di dalam hati dia itu cenderung kepada perkara yang tak bagus, dia nak ikutnya mutasyabihat daripada Al-Quran. Dan dia nak tinggalkan al-muhkamat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahuikan ta'wilahu illallah. Ta'wilahu di situ tu ada dua makna. Berarti sini molek. Kalau kita wakaf di atas wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, mana tidak ada siapa tahu ta'wil itu malaikat Allah. Ta'wil di situ kita wi makna haqiqatahu wa kaifiyatahu malaikat Allah. Maka ayat sifat itu mutasyabihat min haisul kaifiyat wal haqiqah. Adapun makna itu jelas. Makna tu jelas. Majhul kaifiyah. Makna jelas. Mujahid kata ala. Abu Aliyah kata irtafa'a. Istawa bimakna irtafa'a wa ala. Ya wi makna. Wa innama jahilu kaifiyatahu. Wa tak tahunya kaifiyah. Bukannya makna. Kalau gitu ayat ayat sifat muhkamat min haisul makna, mutasyabihat min haisul kaifiyah. Kalau nak itlak kata ayat mutasyabihat, ayat sifat ni ayat mutasyabihat, semata-mata gitu mutasyabihat makna dan kaifiyah, itu adalah mazhab mufawwidah yang tak ada isti'malkan ini lafaz walaupun Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari tak ada menamakan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ataupun ayat lain-lain daripada mutasyabihat. Mutasyabihat di sisi kaifiyah dan haqiqah. Adapun makna dia memang terang. Ya tidak? Itu wallah alam. Ya. Makna kata kita nak hukumkan satu perkara di atas kita nak hukumkan satu perkara terhenti di atas kita mentasawurkan tasawur dulu. Tasawur ni mana kata kita nak hukumkan satu perkara sesat ataupun tak sesat, kita kena tengok kepada dasar satu perkara. Soal kata, orang nak hukum kata da'watus salaf ataupun da'watus salafiyah ni sesat. Baik. Da'watus salafiyah ni taqum ala mazah. Dia bina di atas apa? Al-bina di atas at-tauhid. Bina di atas ittiba', bina di atas at-tazkiyah. Adakah tauhid, al-ittiba', al-tazkiyah ni min usulil ad-dalal? Daripada usul asas yang menyesatkan? Al-jawab tidak. Bagaimanakah nak kata mereka ini bina di atas sesat? Nak kata sesat, dia tak boleh nak kata.
Nampak tu tak? Ya tak boleh nak kata sama sekali. Adapun masalah yang kedua, masalah al-istighasah. Istighasah ni makna apa? Yakni al-istighasah bermakna al-ma'unah. Kita tahu makna pertolongan. Pertolongan di dalam Islam kita ia terbagi pada dua. Kita nampak dulu rupa. Yang pertama, pertolongan yang manusia tadi itu diharuhkan dalam agama kita, minta pertolongan kepada sesama makhluk, perkara yang makhluk itu kuasa nak buat kerja pada kita. Masalan, amba ni nak makan, nak minum air ni. Kata tolong dia ambil air sikit. Boleh lagu tu. Kita klik pada mana isti'anah dulu. Wa illa al-istighasah tu ada makna khusus satu lagi. Kita nak pergi situ dulu. Nak pergi pada mana isti'anah. Boleh tak? Boleh. Sebab kamu kuasa. Pergi ambil mari sungguhlah air yang nak minum ni. Tak ada masalah. Tapi kalau kita isti'anah kepada perkara yang makhluk itu tak kuasa, boleh tak isti'anah? Tak boleh. Hak tu maksud kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sama di antara isti'anah, benda kuasa dengan benda tak kuasa itu sama, pedah apa kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Mal faedah. Itu mana al-isti'anah. Kemudian al-istighasah, apa mana istighasah dengan cara makna detailnya? Yakni kita minta pertolongan ketika kita tadi itu duduk dalam keadaan penat. Masalan kita la qaddarallahu lana wa lakum duduk dalam keadaan lemah air. Ataupun duduk di dalam medan peperangan, lemah tu. Karbun wa syiddah. Berat sangat. Awak lagu mana? Kemudian awak macam mana? Nak minta pertolongan. Boleh tak nak minta pertolongan? Boleh. Kepada siapa? Kepada perkara yang kuasa. Pihak yang kuasa nak minta tolong kita? Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Musyrikun dulu apabila mari ombak dalam keadaan ia dak belayarkan air, ia tak pergi pada Allat wal Uzza wa Manat wa kaza, tak ada pergi situ. Pergi pada mana? Pergi pada Allah, mukhlishina lahuddin, la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalaulah Allah Ta'ala itu selamatkan aku tak nak masuk daripada orang yang syakirin, katanya ahli tafsir, ai masuk dalam orang yang muwahhidin. Apabila sampai kepada darat, idzahum yusyrikun. Buat syirik pula sekali lagi. Ini masalah al-istighasah. Kalau gitu, soal. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tahu ke tak kata maqam Nabi kita ni pangkat tinggi? Cuba kita tanya diri kita, tahu tak tahu? Tahu. Nabi kita mustajab bid-du'a, Nabi kita itu, Nabi kita ini. Wa huwa hayyun baina yadayhim. Makna dia tu sangat hidup lagi depan dia, tapi masuk perang sahabat Nabi katakan istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Mereka itu istighasah dengan Allah Taala dalam keadaan mereka itu perang. Mereka tinggal tak istighasah dengan Nabi, sedangkan Nabi itu dah hidup lagi. Bagaimanakah apabila Nabi itu wafat, kita pergi minta istighasah kepada Nabi? Ini tak makul pada akal. Ia kata mati dengan hidup ni serupa sahaja. Setengah-setengah daripada mereka kata mati dan hidup serupa sahaja. Mana dalil kata serupa sahaja ni? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Apabila kita ni ada dosa ada apa pergi jumpa dengan Nabi minta ampun kita. Ayat ni umum, tak kira mati hidup, sama. Akmil ayat. Cuba panjangkan ayat lagi. Sama ayat. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tak jadi ke orang tadi itu sempurna iman, malaikat dia menjadikan Nabi itu sebagai hakim. Baik. Kenapa masa nak lantikkan Abu Bakar jadi khalifah, mereka sahabat ni tak tahkim kepada Nabi, sedangkan Nabi ada depan dia? Kenapa sahabat tak tahkim kepada Nabi masa nak pilihnya Sayyidina Umar jadi khalifah? Limaza? Kalau hak ni minta Nabi istighasah, itu istighfar boleh, istighasah boleh, apa tak kira dengan Nabi masalah tahkim kata? Benda tula-tula ya tu. Bukan benda lain-lain. Kalau gitu nak ayat kata al-farqu baina al-hayy wal mayyit. Ada apa hadis di dalam riwayat Imam Bahaqi di dalam kitab Hayatul Anbiya fi Kuburihim
Hak tu hayatun barzakhiyah. Bukan hayatud dunyawiyah. Hidup juga Nabi. Memang, tapi hidup barzakhiyah. Mana dalil kata Nabi hidup barzakhiyah? Kalaulah Nabi itu hidup dunyawiyah, jahat ni para sahabat ni pergi tanam Nabi bawah tanah. Jahatnya Nabi, jahatnya para sahabat ni pergi tanam Nabi sedangkan Nabi dak menyawa, dak hidup lagi. Tanam apa bawah tanah. Adakah mulia orang kita ni kamu orang? La ilaha illallah. Aina uqulukum? Manakah akal-akal mereka-mereka yang kata sama boleh kita istighatsah, tak ada begitu, tak ada. La. Bukan lagu tu. Al-istighatsah fima yaqdir. Apa yang mereka itu kuasa, boleh. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi. Nabi Musa minta pertolongan. Masa dia itu nak kena bunuh oleh Fir'aun dan kumpulan dia, minta nak selamatkan dia. Tak apalah mereka itu kuasa. Mereka itu hidup lagi ada kuasa di tangan. Tak ada masalah. Boleh lagu tu. Kerana hak ni diharuhkan. Pada mau kata, kalau hak ni haruh, kalau hak ni haruh, hak ni peharuh. Al-asbab ada dua. Ada asbab masyru', ada asbab mamnu'. Asbab masyru', asbab mamnu' lagu mana? Misal kata, kalau kita makan nasi, curi daripada orang, kenyang tak? Kenyang tak? Kenyang. Tapi hukum? Haram. Kalau kita makan nasi daripada kita beli dengan cara molek, kita apa kenyang sebab jadi kenyang. Halal ke haram? Halal. Kalau gitu sama tak? Tak sama. Kenapa kita nak buat kata sama? Ini tepat yang kita kena fikir. Nampak tu tak? Haula la yaltafituna ila dalil. Mereka tak ada guna, tak ada pakai dalil sangat. Pakai ukul. Kalau gitu, hai ahlus sunnati wal jamaah, jangan kita hampakan daura uqulakum. Cara akal tadi itu, guna molek. Siapa dia guna akal bantu mazhab salaf, mereka ini adalah mujaddid pada masa mana-mana pun. Guna akal dia. InsyaAllah kita akan selamat. Itulah sebagai jawapan Abu Talha. Salam. Yang mana tu? Tidak maaf kesalahan kita. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang dikeluarkan oleh ashabus sunan bi sanadin hasan, Nabi kata, "Man qala li akhihi ma laysa min, askanahu Allah fi darghatil khabal." Siapa dia pergi kata kepada saudara dia benda bukan-bukan, Allah Ta'ala akan taruhkan dia di dalam satu lubang daripada api neraka. Sehingga mana? Sehingga Tuhan ampunya itu maafkan kepada dia. Kalau gitu, hakku Adam, hakku Bani Adam, hak Bani Adam, wajib kena Tuhan tadi itu maaf kepada dia. Allah Ta'ala tak akan ampunkan kalaulah anak ada itu tak maaf. Cuma, ada satu riwayat lagi, malaikat tadi itu bawanya anak ada, muna maaf kepada saudaramu, kalau mu maaf kepada saudaramu, syurga hak tinggi tadi itu milik bagimu. Di situlah berlakunya maaf setengah di atas setengah. Tapi asal usul, hendaklah kita jangan main-main dengan hakku Bani Adam. Kerana hak Bani Adam tadi, ia sakut pada dengan anak ada, kalau ia tak maaf, Tuhan pun tak maaf. Dengan sebab itu, Sayyidina Ali kata kerana, dia kata, ya ayuhan nas, hei manusia, jagalah molek-molek, tahallal yaum, dia kata. Ya ayuhan nas, tahallal yaum fi huquqikum. Manusia sudah pada urusan hak-hak kamu dalam dunia. Fa inna hunak, sebab di sana tadi itu laisa laha dinarun wa dirhamun wa innama al-hasanat was sayyiat. Di sana di akhirat esok tak ada dah nak boleh bayar dengan duit. Tu duit ni pitih, tu pitih ni dak dia bayar dengan pahala dan dosa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis muflis tu kan? Atadruna mal muflis? Qalu ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala yang tahu. Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa hasanatin ka amthal jibal. Walakinnahu syatama hadza wa akala mali hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza
bawa datang amalan banyak pada hari akhirat esok, semaya, puasa, kebaikan, umpama bukit dan sebagainya. Tapi dia kata ke orang, dia mengenak orang, dia zalim ke orang, dia tapa orang, dia menyakiti orang, maka dia ambil pahala daripada dia. Ambil. Sehingga Allah Ta'ala sehingga Nabi kata, sehingga habis pahala dia, maka dia ambil dosa orang, tak atas pahala dia, summa turihu fi nari jahannam. Fadzalikal muflis min ummati. Maka itulah muflis daripada kalangan umat aku. Maka kesimpulan di sini nak ayat kata kita jangan kita main-main dengan hak Bani Adam. Tuhan tahu ampun. Kalaulah hak dia tu tak ampun tahu. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Di antara orang bukan Islam? Orang Islam kita sahabat. Ya. Dia kita berbuat, bercakap, menyakiti kita buat sesuatu, dia non muslim ketika. Dia tu non muslim. Dia non muslim. Kita ni muslim. Okey, adakah itu ukuran juga sebagaimana kita bacakan ayat tadi? Ya. Sebab Nabi sama juga. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata siapa dia menyakiti orang kafir yang ada di dalam bombing orang Islam sedangkan dia tu kafir muahid, kafir yang buat janji damai dengan kita, fa ana uhajijun indallahi subhanahu wa taala. Aku sendiri nak mempertahankan hak orang kafir tu depan Tuhan. Mana kata kita tak boleh menyakiti walaupun orang kafir. Kalau gitu ideologi kata kita boleh curi barang orang kafir, kita boleh gitu, boleh gini, ini adalah salah pada masalah petua. Di Fatani di mana setengah-setengah petua tu tak ada lagi benda-benda lagu tu, kita kata benda ni adalah menyengah dengan agama kita. Salam. Kita nak solat taubat, adakah harus mandi? Mandi. Masalah mandi ni ya asal al-aslu fil apa nama? Pada asal pada mandi ni ya harus pada asal. Cuma ada mandi ibadat. Apabila mandi ibadat ni, orang panggil mandi tauqifiyah. Mandi yang berhenti di atas dalil daripada syarak. Mandi tauqifiyah mana? Mandi junub. Mandi daripada apa nama mati. Ini panggil amrun ta'abbudi. Ada pun nak taubat daripada dosa, adakah disyarakkan kena mandi? Ini tak sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat orang kafir setelah daripada taubat daripada kafir dia, maka disunatkan dia mandi. Hak tu tak apa. Adapun orang Islam dah, dia tak ada mari jadi hadas gapo, sekadar dia wasa nak taubat dengan Tuhan, adakah kena wajib mandi ataupun sunat mandi? Ini tak sabit daripada baginda Nabi. Tak sabit. Kalau dia kata aku nak buat dengan saja aku nak mandi, hak tu tak apa. Masuk dalam klik kembali hukum tu harus, tak ada masalah ke apa. Kalaulah dia niat kata kena mandi dengan cara i'tiqad. Kalau dia nak mandi semata-mata nak mandi, itu amrun mubah, tak ada jadi dalalah apa-apa. Okey. Tengah malam dah ni dah. Terima kasih belaka. Insya-Allah kita minta pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mensihatkan kita semua. Dan minta Tuhan himpunkan kita sebagaimana Tuhan himpun di atas dunia ni, himpun di dalam syurga Firdausil A'la. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.